Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang dan ruang kepada kita pada malam ini untuk bersama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak seorang hamba kepada pencipta. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala ketaatan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan, dan Allah Ta'ala istiqamahkan kita dalam kebaikan hingga ke penghujung nyawa kita. Alhamdulillah, saya lagi berada dalam bulan Zulhijjah dan merupakan malam ini adalah malam yang ke-29. Tak? Malam ke-29. Esok 29 lah. Ke-30 malam ni. 29 dah. Maka hari Selasa ni dikatakan hari Selasa adalah 1 Muharram. Tak? Maka bertambah tahun lah kita ni. Daripada tahun 1443. Tak? Tahun depan 44. Tahun depan 45. Lusa akan masuk tahun yang baru 1445. Maka bertambahlah tahun kita ini, maka semakin dekatlah kita nak menuju kepada akhirat, menuju kepada penghujung kehidupan kita. Kita mengharapkan agar Allah Ta'ala memberkati umur kita sekarang ini. Allah memanjangkan umur kita ini dalam kebaikan. Berkat umur ini maksud dia adalah Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan kita berada di dalam kebaikan seumur. Ada orang panjang umur tapi tak duduk dalam kebaikan. Ada orang sihat walafiah tapi tak duduk juga dalam kebaikan. Ada orang kaya raya kehidupan dia tapi tak duduk juga dalam kebaikan. Maka kita nak segala apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita diberkati. Diberkati itu apa? Dalam keadaan kebaikan. Diberi kesihatan dalam kebaikan. Mari gunakan kesihatan yang baik, nak taat perintah Allah Ta'ala, mari semayang, mari mengaji, mari beribadah dan sebagainya. Allah Ta'ala berikan kekayaan ataupun rezeki yang murah kepada kita, gunakan untuk kebaikan. Sedekah, sedekah pada orang-orang yang memerlukan, bantu sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Allah Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita dalam kebaikan juga. Dengan umur yang kita ada ini, waktu yang kita ada, taat perintah Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia, siapa dia? Khairun nas man tala umruhu, siapa yang dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala. Dipanjangkan saja tak guna juga, tak jadi orang yang baik. Man tala umruhu wa hasuna amaluh,
dan amalan dia amalan yang baik. Sepanjang umur dia tu dalam keadaan kebaikan semua, buat amal soleh, buat taat pada Allah Ta'ala, jauhkan daripada bermaksiat pada Allah Ta'ala. Itu adalah sebaik-baik manusia. Maka gunakanlah peluang yang kita ada hari ini. Bila kita dah ditarik nyawa, tak boleh dah nak balik semula. Andai kata kalau Allah Ta'ala bila ditarik nyawa terpampang syurga, terpampang taman-taman syurga Allah Ta'ala, alhamdulillah, rezeki kepada kita, tak gembira dah kita. Tapi bila ditarik nyawa oleh Allah Ta'ala, terpampang pintu neraka, terpampang azab-azab di akhirat, nak balik semula tak boleh dah. Maka gunakanlah. Maka Allah Ta'ala berikan peluang lagi kepada kita ini, tak, walaupun akhir tahun dah, nak masuk tahun baru, perbanyakkan niat kita, niat-niat yang mulia lah. Biarkan tahun lepas berlalu, jadikan pedoman pada kita, jadikan iktibar kepada kita untuk lebih baik ke tahun yang akan datang. Dan baru-baru ni kita dah berpuasa hari Arafah. Kita mengharapkan agar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita yang lepas, dan Allah Ta'ala ampunkan juga dosa kita pada yang akan datang, tahun yang akan datang. Dengan syarat bisyaratit taqwa, dengan syarat kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan bermakna Allah Ta'ala nak ampun dah, kita dah puasa baru ni, Allah Ta'ala ampun dah dosa kita terpang. Bolehlah buat benda-benda, i'malu ma syi'tum, buatlah benda-benda yang kamu suka. Tak boleh lah gitu, buat maksiat apa Allah Ta'ala ampun dah, tak. Makna Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada siapa yang berpuasa di hari Arafah baru ni, setahun sebelum dan setahun selepas, bermakna tahun yang akan datang ini Allah Ta'ala jaga kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa, perbuatan-perbuatan maksiat, dijaga oleh Allah Ta'ala, mendapat perlindungan. Sebab kita hari ini kita boleh membezakan mana yang betul, mana yang masalah, mana yang halal, mana yang haram. Tapi bapa ada juga yang pergi kepada yang haram, ghalabatis syahwah. Syahwat kita nak begitu, nafsu kita nak begitu. Maka kita mengharapkan daripada Allah Ta'ala agar perbetulkan hati kita ni, perendahkan balik syahwat kita, perendahkan balik nafsu kita, bawa hawa nafsu kita ini kepada kebaikan, kepada taat perintah Allah Ta'ala, dan jauhkan daripada segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka moga-moga tahun yang akan datang jadi tahun yang lebih baik kepada kita. Dia kata mungkin tahun akan datang tahun yang terakhir, jadikanlah tahun itu tahun yang terbaik. Bahkan bukan nak kata tahun saja, setiap kali kita ibadat ini, jadikan solat itu salatul muwadda', solat yang terakhir bagi kita. Keadaan bagaimana orang yang dihukum gantung mandatory sebagai contoh, tahu dah esok dia akan digantung mati, dia tahu esok ni dia mati. Ini peluang Allah Ta'ala beri pada dia sebenarnya. Peluang yang terbaik, yang hari ni kita tak tahu bila kita mati, tapi mereka dah tahu. Maka tinggal dia lah. Kalau dia betul-betul nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan bersungguh-sungguh, sebab tahu dah dia nak mati. Taubat mereka macam mana, semayang mereka tu macam mana. Tak macam semayang yang terdahulu lah. So semayang, tapi bila tahu nak mati esok, semayang dia akan berubah 100% dengan Allah Ta'ala sahaja. Taubat dia akan betul-betul 100% taubat nasuha, sebab dia tahu dah dia nak mati. Maka kita ini setiap, bukan kata nak masuk tahun baru ataupun tunggu ulang tahun kelahiran kita baru nak berazam nak jadi orang yang lebih baik, tak. Ibadat-ibadat kita yang kita lakukan ini, jadikan ibadat yang terakhir bagi kita. Salatul muwadda', semayang kita semayang yang terakhir dah ni. Kok pas semayang maghrib ni keluar, Allah Ta'ala tarik nyawa, biarlah semayang tu jadi semayang yang terbaik sekali dalam hidup kita. Sebab itu kata ulama, biarlah bekerjalah di atas dunia ini seperti mana kita hidup selama-lamanya. Maksudnya benda kerja kita buat nak cari dunia ni, biarlah dalam kepala kita ni, mindset kita seolah-olah kita hidup selama-lamanya, tak akan mati. Maksudnya mana? Kita akan buat kerja biasalah, tak sungguh sangat nak kejar ke dunia ni, cari-cari, tapi kata hidup kita akan lama seolah-olah. Tapi ibadah
beribadatlah seperti mana kamu akan mati esok. Kerjalah, buat kerja, tapi berpada-pada. Jangan sampai kita tinggal Allah Ta'ala. Jangan sampai kita rosakkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sampai tahap kita tak kenal Nabi SAW, tak ada perasaan cinta, tak ada perasaan sayang kepada Rasulullah SAW. Maka kerja seolah-olah kita hidup selama-lamanya, tapi beribadat seolah-olah kita akan mati esok hari. Setiap kali kita nak semayang, setiap kali nak beribadat, macam ni ibadat yang terakhir dah bagi kita. Tapi kita ini Allah Ta'ala berikan kepada kita tulul amal, angan-angan yang banyak sangat, yang panjang angan-angan kita ini. Tak, baru aja nak buat kebaikan dah apa, rasa-rasa lepas ni hidup lagi ada perasaan itu. Inilah yang kita perlu mengawal hati kita lah. Baik, moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan, panjangkan umur kita dalam keberkatan, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua untuk melalui kehidupan yang akan datang dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, dan ibadah itu mencapai redha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, insya-Allah nyambung kepada pengajian kita, Nasihat Diniyah, nasihat dalam agama dan wasiat iman. Baik, pada kitab ni, kitab biru ni, muka surat 14, wasiat ulama mengenai takwa. Sebelum ni kita dah membahaskan tentang wasiat-wasiat takwa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, ayat Al-Quran menyebut tentang takwa banyak mana dah. Sekarang nak masuk kepada wasiat para ulama mengenai takwa ini. Ulama pun membahaskan tentang takwa. Baik, qala al-ulama ridwanullah alaihim, berkata para ulama radhiyallahu ta'ala anhu, at-taqwa ibarah an imtithalil awamirillah ta'ala. Takwa ini memberi makna perintah kita ini mengamalkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan, dan meninggalkan segala apa yang dicegah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, zahiran wa batinan. Allah Ta'ala larang kita buat perkara-perkara maksiat secara zahir. Tangan kita nak buat maksiat, mata kita nak buat maksiat, mulut kita nak buat maksiat, telinga nak dengar benda-benda tak molek, kaki nak bawa ke tempat-tempat maksiat, perut nak isi benda-benda yang haram, zahir kita. Maka nak suruh hindar daripada maksiat zahir dan maksiat batin. Maksiat batin duduk mana? Duduk dalam hati kita ni lah. Maksiat yang nak pisahkan dalam hati kita ini keburukan-keburukan, iaitu apa? Sifat takabur, sombong kita, sifat hasad deki, sifat berasa diri lebih baik pada orang, sifat tak suka orang duduk dalam hati ni, mengata ke orang tak tubik ke mulut, tubik ke hati. Nak buang benda ni lah. Sifat riak, buat ibadat nak suruh orang tengok, nak suruh orang puji. Ini tanda orang munafik. Orang munafik dia buat ibadat sebab benda yura'unan nas, untuk dilihat oleh manusia. Sebab tu pada zaman Rasulullah SAW ada dah orang munafik. Orang munafik ni bagaimana? Dia orang mari semayang bila? Mari semayang waktu siang saja. Dia orang tak mari semayang bila gelap. Bila waktu malam mereka tak mari semayang. So nak garik, nak isya, nak subuh tak mari lah. Sebab dia zaman sahabat dulu tak ada, zaman Nabi dulu tak ada lampu. Jadi kalau dia mari ke tak mari, orang pun tak tahu dia mari semayang ke tak. Orang munafik. Tapi dia mari semayang hak siang-siang, hak zuhur asar dia mari lah. Orang nampak dia mari semayang. Mana kalau garik isya tu dia mari ke tak mari pun sama je. Orang tak tahu juga dia semayang ke tak semayang, dia khabar lah dia semayang. Itu orang munafik. Ibadat dia nak tunjuk pada orang. Maka nak buang sifat tu dalam hati kita. Wajtina binawahihi zahiran wa batinan. Nak tinggalkan maksiat yang zahir, maksiat yang batin juga perlu dijaga. Itu makna takwa. Ditambah lagi ma'asti'syar ta'zim lillahi ta'ala, diselangi, disertai dengan isti'syar at-ta'zim lillah,
perasaan agungkan Allah Ta'ala. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, bila nak membahaskan tentang takwa itu, diterjemahkan apa dia? Menjunjung segala perintah Allah Ta'ala. Menjunjung ini termasuk dalam orang ta'zimkan perintah, orang agungkan perintah Allah Ta'ala. Dia tak buat sekadar dia buat saja ibadat. Allah Ta'ala perintah suruh buat ni, dia buat gitu je lah. Suruh semayang, kena pergi semayang. Tapi dia tak mengagungkan ibadat tersebut, tak mengagungkan semayang tu. Maka sebut sini ma'astish'ar at-ta'zim lillah. Disertakan dia taat perintah Allah Ta'ala, dia tinggalkan segala apa yang dilarang, yang zahir, yang batin, dalam keadaan disertai perasaan agungkan perintah Allah Ta'ala itu. Wal haibah wal khasyah wal rahbah minallah. Dan juga apa? Dikatakan merasakan kehebatan Allah Ta'ala, rasa takut, rasa haibah. Dia akan buat ibadat ini bukan macam perintah orang biasa lah. Beza. Hari ni kita melebihkan suruhan orang lain daripada suruhan mak ayah kita. Kalau mak ayah suruh berat macam benda nak ke boleh bangun. Tapi kalau orang lain suruh derah. Bantu orang lain lebih mudah, lebih kita suka daripada nak bantu adik-beradik kita sendiri. Saing-saing nak pinjam duit, tak mungkin kalau saing rapat kita mudah nak pinjam. Tapi adik-beradik nak pinjam payah sangat. Sebab dia kadang-kadang tahu adik-beradik tak bayar balik. Maka bantu yang selayak-layaknya dulu. Maka nak khabar di sini, buat ibadah dalam keadaan rasa Allah Ta'ala ini agung, perintah dia, rasa hebat Allah Ta'ala, rasa besarnya Allah Ta'ala, rasa takutnya kalau kita tinggal perintah Allah Ta'ala. Kalau hari ni kita tak buat, dah tak semayang dah subuh, tak semayang subuh, rasa takut, rasa dah buka mata tu nampak api neraka dah. Biar sampai tahap gitu, tinggal semayang subuh, buka mata tu biar nampak api neraka, biar rasa takut. Baru orang tak tinggal semayang subuh, tak tinggal semayang kita. Maka begitu. Itu ulama membahaskan makna takwa itu. Ini makna takwa. Dia dengar sama orang dah sebut usikum bi taqwallah wa ta'atih. Biar faham lah ni. Benda maksud takwa khatib dia sebut sama tu. Nak suruh ni. Nak suruh ada perasaan sekali dengan perasaan ini. Baik. Wa qala ba'dul mufassirin. Ini nak membahaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Benda ayat Quran tu maksud dia bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh takwa. Dia ayat Quran dia, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah Taala dengan sesungguh takwa. Baik, perintah Allah Taala ini menyuruh kita untuk bertakwa, untuk taat perintah Allah Taala dan tinggalkan apa yang dilarang dengan sesungguh-sungguhnya. Tak boleh buat main-main, biar jadi sempurna takwa kita. Maka kalau itu hukumnya wajib, beratlah kita. Kita setiap hari ada melakukan dosa? Tak. Baik. Maka bila dimaksudkan ittaqullaha haqqa tuqatih, makna dia benda huwa an yuta' fala yu'sa. Kita ini buat benda, lakukan perintah Allah Ta'ala, fala yu'sa, dan tidak bermaksiat pada Allah Ta'ala. Wa yuzkar fala yunsa, dan Allah Ta'ala ini perlu diingat. Fala yunsa, jangan dilupakan. Ni dak setengah ulama setengah ulama kata lebih baik orang yang berada dalam neraka itu daripada mereka yang duduk atas dunia tapi lupa pada Allah Ta'ala. Ni faham balik lah. Bukan makna ulama nak kata baik duduk dalam neraka, maknanya duduk dalam neraka lebih baik lah gitu. Tak. Nak kabarnya besarnya orang yang melupakan Allah Ta'ala ini baik orang duduk dalam neraka lagi. Sebab dia orang duduk dalam neraka pun ingat Allah Ta'ala. Dia seksa, disebut dah Allah Ta'ala dalam neraka, sebut. Dia cari Allah Ta'ala tapi tak nak balik atas dunia dah. Tapi malulah orang yang duduk atas dunia sekarang ni,
diberi nikmat bertubi-tubi oleh Allah Ta'ala, tapi dia lupa akan Allah Ta'ala. Bila dia senang, dia lupa Allah Ta'ala. Time dia susah je dia cari Allah Ta'ala. Time duduk sakit netang atas katil, baru ingat Allah. Tak boleh dah nak semayang rupanya. Time dia sihat walafiat, time dia tengah banyak piti, time dia tengah banyak waktu, tak duduk surau, tak mari semayang, tak mari tuntut ilmu, enjoy dulu dengan dunia. Maka begitu. Tak. Allah Ta'ala ini yuzkar fala yunsa, perlu diingat dan tak boleh kita lupakan Allah Ta'ala. Wa yushkar fala yukfar, dan perlu bersyukur dengan Allah Ta'ala dan jangan kufurkan nikmat yang Allah Ta'ala beri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi kepada kita rezeki yang kita dapat tu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan mereka yang kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, ketahuilah bahawa azab Allah Ta'ala itu berat. Baik. Maka bila Allah Ta'ala menyebut ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Dan kita tak mampu ni sebenarnya nak bertakwa dengan hak sesungguh-sungguh ni. Tak mampu kita. Maka kata ulama, walan yastati'ul 'abdu walau kana alfan. Kita baca Melayu lah. Tadi. Okey. Harus diingati sebab okey. Tiada boleh dikufuri. Sebab itu jika seorang hamba ditakdirkan mempunyai seribu diri, maksud dia nyawa dia. Walan yastati'ul 'abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi. Kalaulah seorang hamba itu diberikan umur yang beribu-ribu tahun. Seorang hamba diberikan umur beribu-ribu tahun, kita ni tak akan capai 100 pun belum tentu. 100 tu pun neleh dah. Tak. Beribu tahun pada umat terdahulu saja yang boleh, yang dapat. Umat Nabi Muhammad kata umat dia ni hidup sekadar 60-70 tahun average, secara kata benda purata lah. Tak. Tapi ada je umur panjang 80 sampai 90, diberkati oleh Allah Ta'ala, diberikan peluang oleh Allah Ta'ala. Walau kana alfi nafsin ila nafsi, kalaulah diberikan nyawa beribu-ribu, wa alfi umr ila umrih, ataupun diberikan umur beribu-ribu tahun, an yattaqillaha haqqa tuqatih walau anfaqa jami'u dhalik fi ta'atillahi wa mahabbih wa dhalika li'azam. Baik, dikata di sini, kalaulah seorang hamba itu diberikan nyawa yang beribu-ribu, diberikan umur yang beribu-ribu tahun sekalipun, untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ini, dia tak akan dapat, dia tak akan mampu. Sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah dan mencintainya pun, dia tak akan mampu. Dia sedekah belaka ni, harta dia ni kepada fisabilillah kepada orang miskin, kepada semua dia buat dah, habis hamalang dah dia buat, habis ketaatan dia buat, tak akan mampu dia mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Sebab dia nak kata di sini, yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Ta'ala ke atas hamba-hambanya, dan juga kerana amat besar kebesaran Allah dan amat mulia kedudukannya serta tinggi kemuliaannya. Mulianya Allah Ta'ala ini tak akan mampu kita nak jadikan seorang hamba yang sangat-sangat sempurna, melainkan siapa dia? Baginda Nabi SAW, Sayyidul Muttaqin, ketua kepada orang yang bertakwa. Tak ada orang lain dah yang boleh capai takwa dia melebihi takwanya baginda Nabi SAW. Ada umur panjang beribu-ribu tahun, kerja dia ibadat je 24 jam sekalipun, kerja dia sedekah, ada pitih sedekah belaka pitih dia. Bahkan kisah pernah dicerita dalam kitab
pedoman solat berjemaah pernah diceritakan oleh Ustaz Aking sendiri. Ada kisah Abdul Rahman bin Auf. Sebab dia tinggal saja, dia tinggal takbiratul ula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbiratul ula ni dia takbir pertama tadi dengan imam. Takbir pertama dengan imam dia tinggal tu. Sebab dia sibuk dengan nega dia. 400 ekor unta dengan barang dagangan duk atas tu tengah duk mari dekat dia. Maka sebab dia tinggal tu, dia menyesal. Ada? Dia menyesal, dia sedekahkan 400 ekor unta tu. Bukan seekor unta, 400 ekor unta dia sedekah. Seekor unta per ribu lah ni. 4-5 ribu kot. 400 ekor unta dia sedekah saja. Dia kabar ke Rasulullah, aku sedekah 400 ekor unta ni, boleh tak balas balik? Boleh tak kira kata selesai lah sebab aku tinggal takbiratul ula dengan kamu wahai Rasulullah? Rasulullah kata dia, la, tak boleh lagi wah. Dan kalau gitu aku sedekahkan semua harta dagangan duk atas unta tu, aku sedekah belaka 400 tu. Tanya Rasulullah lagi, so jawab dia, tak kok. Tak boleh tak menandingi dengan takbiratul ula dengan imam tadi, dengan aku tadi tu lah. Lepas pada tu Abdul Rahman bin Auf bebaskan hamba. Bebaskan hamba ni maknanya benda besar lah. Tak, benda yang besar kita buat ni. Sebab dia kafarah. Kalau contoh kafarah, kalau orang yang bersetubuh dengan isteri ketika bulan puasa, kena kafarah. Yang pertama, kafarah yang pertama dia kena bebaskan hamba. Yang kedua baru puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kita pada zaman ni tak ada dah hamba, nak bebas mana? Maka kita kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kafarah tadi tu nak katanya bebaskan hamba ni benda yang besar, maka dibebaskan hamba. Tanya pula Rasulullah, boleh ke tak lagi Rasulullah? Rasulullah kata tak boleh. Bahkan kalau kamu sedekah semua sekali pun, harta-harta kamu itu ke jalan fi sabilillah pun tak akan mampu nak menandingi dengan takbiratul ula ma'al imam. Tu takbiratul ula ma'al imam tu besar tu dah. Dan apatah lagi kita nak mencapai takwa kepada Allah Ta'ala, sedekahlah guana-guana pun. Ibadat 24 jam sekali pun tak akan mampu nak mencapai hak sebenar takwa kepada Allah Ta'ala. Maka kata di sini Rasulullah SAW sebagai orang yang amat sempurna penunaiannya terhadap hak Allah. Rasulullah je hak paling benar, hak paling kata betul lah, hak paling sungguh sekali dia punya takwa dia, Rasulullah saja. Sempurna takwa dia kepada Allah Ta'ala itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berkata dalam doanya itu sebagai suatu pengakuan dari baginda akan ketidakupayaannya hendak menunaikan sepenuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sendiri ni, ini doa daripada Rasulullah sendiri ni, pengakuan bahawa dia kata aku pun tak mampu nak bertakwa bersungguh-sungguh ni. Rasulullah pun rendahkan diri dia. Orang yang diampunkan dosa sebelum selepas Rasulullah ni, tak ada dosa, paling hebat dia punya takwa kepada Allah Ta'ala. Kekasih Allah Ta'ala pun hina sebegitu, rasa rendah diri kepada pencipta dia, rendah diri pada Allah Ta'ala. Apa doa dia? A'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu ya Allah, min sakhatik, daripada kemurkaan kamu. Bukan dengan amalan aku ni boleh buatmu jauh daripada kemurkaan, tak. Tapi redamu ya Allah boleh hindar daripada kemurkaan. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan aku berlindung juga kepadamu ya Allah dengan apa? Dengan kemaafan, dengan keampunan daripada 'uqubatika, daripada pembalasan yang engkau akan berikan. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung bika dengan kamu ya Allah, minka, daripada kamu. Maksud dia kita takut pada Allah Ta'ala, minta berlindung dengan siapa? Dengan Allah kok. Kita hari ni kalau takut dengan singa, takut dengan perampok, takut dengan pembunuh, nak lari mana? Takut dengan singa, lari lah. Tak minta orang pergi litang mai takak ke benda tak. Takut dengan perampok, takut dengan pembunuh, lari mana? Pergi kat polis. Lari pada manusia, lari pada orang, lari pada yang lain lah untuk menyelamatkan diri. Tapi mereka yang takut kepada Allah Ta'ala bukan lari pada Allah Ta'ala, tapi pergi kepada Allah Ta'ala. Buat maksiat setara mana sekalipun,
tiap-tiap hari minum arak, tiap-tiap hari berzina, tiap-tiap hari buat maksiat, nak minta apa dengan siapa? Sultan Terengganu? Tak. Minta dengan sultan kepada sultan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat dosa jangan lari pada Allah Ta'ala, buat dosa pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala suruh kepada Rasulullah SAW ketika mana zaman Rasulullah tu ada orang-orang yang buat dosa, ada orang-orang yang buat salah juga. Dan dia kalau buat salah tak turut perintah Nabi SAW, dia kena lari ke? Lari pada Rasulullah, malu tak? Bahkan kata Allah Ta'ala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Kalaulah mereka itu, wahai Muhammad, idzalamu anfusahum, zalimkan diri mereka sendiri, ja'uka fastaghfirullah, mereka datang kepada kamu dan minta keampunan daripada kamu, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah, dan engkau memohon keampunan untuk mereka ini, maka Allah Ta'ala menerima taubat mereka itu. Istighfar itu diterima. Bukan kata kalaulah buat tak turut perintah Nabi, lari pada Nabi. Tak. Allah Ta'ala suruh pergi pada Nabi, pergi minta pula supaya Nabi pohon keampunan kepada kita, pohon keampunan kepada orang yang buat salah. Maka kita hari ni kalau takut dengan Allah Ta'ala, buat maksiat dengan Allah Ta'ala, pergi balik pada Allah Ta'ala, bukan lari. Jangan lari pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa a'udzubika minka, aku berlindung daripadamu, berlindung daripada azab, berlindung daripada mu marah ya Allah Ta'ala, minka, daripada kamu ya Allah. Nak berlindung dah, tak ada dah. Takut dengan Allah Ta'ala, siapa yang boleh lindung kita? Allah Ta'ala kok. Itu maksud dia. La uhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Tidak mampu aku menghitung kepujian ke atasmu seperti yang engkau memuji atas zatmu sendiri. Tak. Allah Ta'ala puji diri sendiri, tak sampai hak lagi kita ni nak lebih. Maksudnya Nabi sendiri kata, aku pun dah tak ada dah munajat aku kepada Allah Ta'ala, tak lebih nak tinggi lagi nak menandingkan kepujian Allah Ta'ala kepada zat dia sendiri. Tak capai aku. Dan hari ni pula kita hari ni Allah Ta'ala suruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kita banyak-banyak sekalipun. Tak ada lah orang nak kata oh hente ni kata hurur sangat nak selawat pada Nabi, nak cinta pada Nabi, dan senebeng-nebeng sangatlah selawat pada Nabi, senebeng-nebeng sangat. Selawat kita ni berjuta kali sekalipun, tak, 24 jam tak buat benda, contoh 24 jam kerja kita selawat, tak akan capai selawatnya Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu, Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Satu selawat Allah Ta'ala ataupun selawat para malaikat tak akan mampu dengan selawat kita hari ni, berjuta-juta sekalipun. Maka begitu, puji kita pada Allah Ta'ala tak akan sampai kepada tahap pujinya Allah Ta'ala pada zat dia sendiri. Sebab itu Nabi SAW dia simpankan ada munajat yang terakhir untuk Allah Ta'ala ketika mana bila nak memberi syafa'atul uzma di akhirat nanti. Pergi kepada Nabi ni kata nafsi-nafsi. Nabi Adam kata nafsi-nafsi, Nabi ni kata nafsi-nafsi. Hari ni tak ada, aku sendiri pun tak boleh nak benda dah. Allah Ta'ala tengah marah hari ni. Maka Nabi SAW lah yang menyahut ana laha. Aku yang akan beri syafaat, akulah yang akan beri syafaat. Nabi SAW akan sujud. Yang ketika itu munajatnya Rasulullah yang tidak pernah dimunajatkan ketika mana di dunia. Itu pun tak capai lagi tahap kepujian Allah Ta'ala kepada zat dia sendiri. Itu munajat yang terakhir. Sehingga kan Allah Ta'ala berkata apa? Ya Rasulullah, ya Habiballah, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu, wasal tu'ta, mintalah apa yang kamu nak minta, kami akan kabulkan, wasfa' tu syafa', dan berikanlah syafaat, dan syafaat kamu itu akan diterima oleh aku.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nak cari siapa lagi, nak jadikan siapa lagi idola pada kita, nak jadikan siapa lagi yang nak letak dalam hati kita ini cinta yang selayaknya melainkan cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirat kaki kita yang nak pada Rasulullah. Selawat kita guna hari ni untuk siapa? Nak pergi pada Rasulullah, tak untuk kita ni. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salata alayya. Orang yang paling aula, paling berhak nak berada dengan aku, berada dengan siapa? Rasulullah. Siapa dia? Aktsaruhum salata alayya. Orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Mu selawat tak selawat pun Rasulullah gitu. Dia yang paling awal sekali ketuk dalam syurga, ketuk pintu syurga Rasulullah kok. Kita selawat tak selawat pun sama je. Tapi selawat kita kepada Rasulullah tu nak untuk kita. Untuk kita ni berada dengan Rasulullah lagi. Untuk kita selamat dengan Rasulullah lagi. Maka itu. Maka tak sampai ke pujian ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung kepujian nak melainkan nak mengatasi pujiannya Allah Ta'ala kepada zat dia sendiri. Dan seperti mana yang telah difahamkan kepada kami bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan malaikat. Ni nak khabar ni tak akan capai takwa, sebenar-benar takwa ni kita ni nak, bahkan nak menandingi Rasulullah pun tak mampu lagi. Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Maka malaikat ni ada banyak, juta-juta malaikat ada. Macam-macam malaikat, kerja semua Allah Ta'ala aturkan belaka dah. Yang dari sejak diwujudkan hingga ke bila-bila masa pun baik, akan sentiasa berrukuk dan bersujud terhadap Allah Ta'ala, dan akan sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Ta'ala, tidak pernah penat atau lelah. La yaftarun, dan mereka tiada mempunyai tugas-tugas yang lain. La yashtaghiluna bi syai'in akhar. Para malaikat ni diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada sejak diciptakan hingga ke hari akhirat. Ada tugas masing-masing. Ada mereka yang dikatakan rukuk sampai bila-bila. Kerja dia rukuk aje. Sampai bila-bila. Sampai start daripada dia diciptakan, kerja dia rukuk sampai ke hari akhirat. Ada malaikat yang ditugaskan sujud saja. Daripada dia start diciptakan hingga ke hari akhirat. Ada mereka yang kerja dia tasbih saja. Subhanallah, subhanallah, tasbih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang ditugaskan bertahmid saja pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kerja dia puji Allah Ta'ala saja. Kerja mereka ibadat. La yaftarun, tak ada penat lelah pun rasa. Tak ada rasa benda pun. Malaikat tu bukan macam kita. Tak, malaikat diciptakan tak ada hawa nafsu. Tak ada nak makan, nak minum, tak ada nak tidur, tak ada kahwin pun tak. Tapi sebab itulah kita hari ni, kalau mereka yang boleh menjaga takwa mereka, mereka yang boleh taat perintah Allah Ta'ala, tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, ibadat sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan, lebih baik daripada malaikat yang beribadat daripada awal sampai ke hari kiamat. Sebab dia, sebab kita hari ni dihalang oleh dia hawa nafsu kita. Malaikat memang tak ada dah. Memang tak ada hawa nafsu, tak ada penat lelah. Diciptakan begitu daripada awal sampai ke hari kiamat. Tak ada nikah, tak ada makan, tak ada minum, tak matang kita. Maka orang yang boleh lawang hawa nafsu lebih hebat daripada malaikat yang beribadat daripada awal sampai ke hari kiamat. Tapi mereka yang tak jaga, yang buat maksiat tiap-tiap hari, yang buat dosa, yang tak taat perintah Allah Ta'ala, mereka ni macam dia kal an'am. Mereka yang dia yang ikut je hawa nafsu dia. Hawa nafsu nak buat maksiat, buat. Nak minum arak, minum. Nak curi-curi ya. Kal an'am, kata Allah Ta'ala. Mereka ini lebih teruk daripada binatang, daripada haiwan. Bal hum adal, bahkan mereka lebih teruk, lebih sesat. Sebab dia haiwan tidak diberi akal untuk diberi ikhtiar mana betul mana salah. Kucing kalau dia nak ngawang, dia cari bini dia, tak,
Dia redah je mana-mana. Sebab dia tak ada ikhtiar, dan akal dia tak ada nak beza mana betul mana salah. Tapi kalau hari ni kita manusia diberi akal, diberi hati yang molek, diberi kesihatan yang baik, tapi tak nak membeza mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, lebih teruk daripada binatang, daripada haiwan. Maka begitu. Malaikat ini diciptakan ada orang rukuk saja, ada orang sujud saja, ada orang ibadat saja daripada awal diciptakan sampai ke hari kiamat. Baik. Tak ada pernah lelah. Mereka tidak mempunyai tugas-tugas yang lain, tak ada tugas lain dah. Tugas tu je dia buat. Kelak bila tiba hari kiamat nanti, maka malaikat itu akan berkata kepada Allah Taala, bila dah masuk hari kiamat, malaikat sedar, malaikat bangun, dia kata benda subhanak, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Dalam keadaan yang terkejut ni, subhanak, maha suci Allah, walakal hamdu, hanya untukmu sahajalah pujian-pujian tersebut. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Aku tak tahu, ma'arafna, aku tak kenal, haqqa ma'rifatik, dengan sungguhnya pengenalan diri kamu wahai Allah Ta'ala. Tak. Bahkan kalau hari ni kita dok belajar pun sifat 20, dok tahu sifat-sifat Allah Ta'ala hari ni, masih lagi kita tak mencapai haqqa ma'rifatik. Sesungguh-sungguhnya pengenalan Allah Ta'ala kita tak tahu lagi, tak capai lagi. Ada mereka hari ni yang kenal Allah Ta'ala, tahu. Kalau ni orang boboh sah bawah lagi ni, tahu Tuhanmu siapa, Allah Ta'ala, tapi tak tahu sifat Allah Ta'ala, tak tahu sifat wajib, tak tahu sifat mustahil Allah Ta'ala. Bila tahu aku Tuhan aku Allah Ta'ala, bila diberi musibah, bila diberi ujian, terus kata Allah Ta'ala tak dengar ke benda aku doa, Allah Ta'ala ada di atas dunia ni. Masa tu dia tahu tu Tuhan dia, tapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ni malaikat ibadat daripada awal sampai ke hari kiamat ni, mungkin buat aku belum mengenal engkau ya Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Tak kenal betul lagi ni. Tak tu ibadat. Bahkan para sahabat juga. Tak. Ini ditunjukkan nak kabarnya besarnya Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala tunjukkan dulu kepada baginda Nabi SAW. Para sahabat yang duduk sama dengan Rasulullah pun akan berkata, aku dengan Rasulullah belum mengenal sepenuhnya, bahkan aku hanya mengenal bayang-bayangnya sahaja. Itu para sahabat yang duduk tepek sama dengan Rasulullah. Aku tak kenal penuh lagi dengan Rasulullah ni. Yang aku kenal selama ni baru je bayang-bayang dia, baru sikit saja aku kenal. Itu Allah Ta'ala tunjuk kehebatannya Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Ini Allah Ta'ala nak kabar besarnya Allah Ta'ala lagi, mudah akan kenal sebenar-benar pengenalan kepada aku. Agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan kami sembah kepadamu ya Allah bukan sebenar-benar penyembahan lagi, tak sempurna lagi sembah. Padahal sembah daripada bila? Daripada diciptakan sampai ke hari kiamat ni. Tu pun malaikat bangun, malaikat kata, ya Allah, aku ni tak sembah dengan sebenar-benar penyembahan lagi ni. Bahkan kita hari ni tak 20 kali lah 24 jam diberi waktu oleh Allah Ta'ala, kerja kita mayang je, semayang, ngaji, ibadat, zikir, tak makan, tak minum. Tak ada rasa orang gitu. Tak akan berlaku. Bukan tak akan berlaku, ada je berlaku. Kita tak tahulah. Payahlah 24 jam ni nak buat benda gitu. Malaikat yang dicipta daripada awal sampai ke hari kiamat, ibadat dia kerja tu je, pun kata dia ini belum lagi ibadat sebenar-benar ibadat. Tak. Tapi kita beza hari ni, boleh bangun qiyamul lail baru pagi adi, contoh. Tu betul lah sakit perut, bangun pukul 3. Betul lah sakit perut tak tahan sangat, bangun pukul 3. Bangun-bangun tak boleh tidur. Jadi nak tidur, marilah berasa, mayang tu 2 rakaat kot tu. Semayang 2 rakaat.
Tak payah aku 3 orang lah, tak aku 5 lah. Aku 5. Betul lah sakit perut, mayang sekejap 5.20, tak mayang sampai 5.30, 5.40, orang pun bang subuh. Orang kata dah orang bang subuh dah pergi sejid lah hari ni. Mari ke sejid pula. Mari ke sejid, semayang subuh berjemaah, tak payah balik lagi lah. Tunggu orang kuliah dulu, dengar kuliah dulu. Balik rumah kita berasa kita macam ke wali kutub rasa. Macam orang paling hebat sekali dah. Berasa muka ni bercahaya habis dah. Sebelum ni tegur orang, oh nak pergi mana tu? Selesai jemaah kita. Tapi sebab baki bangun semayang 2 rakaat pagi tadi, Assalamualaikum. Oh. Jumpa orang. Berasa kita orang kayangan habis dah kita ni. Baru semayang 2 rakaat tahajud tu pun kebetulan. Dah rasa kita hebat dah dalam ibadat. Tak tambah lagi bobok masuk hari tu pula berasa hari ni hari Senin kata. Puasa sunat lalu hari ni. Tambah pula puasa sunat. Ada benda buka puasa lagi. Pengganti Nabi lah dia rasa. Berasa besar sangat dah dia ni. Sebab dia baru kita ibadat ni. Esok tak bangun dah ni, esok tak bangun. Hari ni esok tak bangun dah sakit perut dah. Dah sakit perut dah pukul 3 hari. Maka kita beza. Sangat-sangat beza. Baru tara tu kita ibadat dah rasa kita ni hebat. Rasa kita dah orang yang paling sempurna ibadat kita. Nabi SAW siapa rekah tumit kaki. Kana yaqumul lail, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, hatta tatafattara qadamai. Tumit kaki Rasulullah rekah. Sebab dia ibadat bangun tiap-tiap malam. Tiap malam sampai rekah. Maka kalau kita rekah kaki tu, jangan awak jangan risau awak bangga ingat. Nabi rekah aku rekah kau. Rekah kim dia kerja mana-mana dak. Jalan kaki dak akan selipar rekah kau. Nabi rekah sebab terlalu lama berdiri ibadat kepada Allah Taala. Bila Sayyidina Aisyah tanya, "Walima ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kamu Rasulullah dah diampunkan dosa sebelum dan juga selepas. Buat benda pergi ibadat sebab tahap gini. Kita kalau Allah Taala wi jaminan, kamu boleh masuk syurga. Sedap semayang dah kita. Tak? Tak kalau kita duduk zaman Nabi dulu. Kalau Nabi kata kita tergolong dalam golongan 10 orang yang masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala jaminan 10 orang tu. Asyaratul mubasyirin bil jannah. 10 orang masuk syurga. Rasa tak semayang dah kita kot. Tak. Bahkan kalau Nabi tu, kalau Allah Taala wi kata, mu si fulan, aku ampunkan dosa kamu sebelum dan juga selepas kehidupan kamu sebelum. Ada benda lah kita. Tak ada benda ngaji, tak ngaji dah. Ada tak ada buat benda dah. Dah dia lah, aku nama aku dalam syurga dah. Buat benda lagi kata. Tapi Nabi SAW dah diampun dosa sebelum dan juga selepas. Apa jawapan dia bila ditanya Sayyidina Aisyah begitu? Buat benda lagi Rasulullah, siapa tahu ni ibadat biasa-biasa dah lah. Jawab Rasulullah SAW, afala akuna abdan syakura, tak lehkah aku nak jadi seorang hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Yang mana dia guna seluruh anggota badan dia ni, Allah Ta'ala beri nikmat pada dia ni, apa sahaja Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, dia guna untuk apa? Untuk kebaikan, untuk taat perintah Allah Ta'ala, untuk tambahkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Tu tanda orang yang bersyukur. Ketika baru dulu lah, orang beri hadiah motor pada kita, nampak siang mari jalan kaki semua surga, beri hadiah motor stay 2-3 hari mula-mula, mari surga. Nampak kat seminggu dia duduk khobek yang motor, khobek no, buat repik kat Bukit Baru. Tak, daripada motor Honda biasa EX5 tiba-tiba jadi Y-Suku je khobek. Nak kata hebat tak hebat. 2 hari je mari surga, bawa guna motor. Sebab orang beri kata siang jalan kaki jauh, mari beri motor, mari surga. Boleh 2-3 hari mari surga. Nampak seminggu dia reti khobek laju, dia buat repik motor tu. Apa perasaan orang yang beri hadiah? Tu tanda dia tak menghargai dengan pemberian orang, tak bersyukur pada orang beri. Maka begitu juga Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala beri pada kita hari ni, bukan beri sampai bila-bila kita nak pakai ni. Pinjaman sahaja.
tangan kita, mata kita, Allah Ta'ala terik bila-bila masa je ke hak kita pun. Bahkan ni kita boleh hidup hari ni, nyawa kita ni hak siapa? Milik Allah Ta'ala. Sebab kita tak hidup selama-lamanya, Allah Ta'ala akan tarik juga nyawa kita akan mati. Maka nak gong ke mana kita? Tanda syukur kita dengan dia, dengarlah perintah Allah Ta'ala, taatlah perintah dia, tinggal benda dia larang. Itu dia. Baik. Maka setengah ulama berkata bahawasanya firman Allah Ta'ala yang bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sungguh takwa itu, ada yang dikatakan, ulama kata mansuh, dibatalkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih dengan ayat dia, ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan semampu-mampunya kamu. Hak mampu je kita buat bertakwa pada Allah Ta'ala, sebab tak akan sempurna kita punya takwa. Setengah ulama kata itu mansuh, dibatalkan. Setengah ulama kata yang lebih kata benda lebih diterima adalah bukan mansuh tetapi yubayyin, menerangkan. Kalau Allah Ta'ala kata ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, diterangkan lagi dengan fattaqullaha mastata'tum. Allah Ta'ala kata taklah tak mampu nak berikan takwa sepenuh-penuhnya, takwalah semampu yang kamu boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Sebab dia sebab kita ini baca yang satu, setengah yang lain tu sama saya kabur niat dia. Allah Ta'ala nak memberikan peluang kepada kita, Allah Ta'ala nak memberikan keringanan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak akan kita mampu untuk buat, Allah Ta'ala tak akan membebani seorang hamba dia, melainkan kita mampu untuk menjalani beban tersebut. Kali ni kalau kita apa saja ujian yang menimpa kita, sebenarnya itu adalah ujian yang mampu untuk kita tanggung. Jangan rasa berat sangat ujian aku sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala uji sebab kita mampu. Kalau tak mampu, Allah Ta'ala tak uji kita. Sebab kita duk mikir ujian kita ni sakit, ujian kita benda lagi ada petih, ujian kita dok orok benda dah kemandat lah. Tapi ujian yang kita tak ambuh sekali adalah ujian yang Allah Ta'ala beri nikmat bertubi-tubi tapi kita lupa Allah Ta'ala. Itu ujian yang paling berat. Musibah berlanggar kereta, tu musibah zahir. Ujian kereta kena curi, rumah terbakar dan sebagainya, musibah zahir. Musibah tu orang kata, kalau ulama-ulama yang tasawuf, ulama salafus soleh kita, itu ujian dunia. Ujian hak paling ditakut, bala hak paling ditakut ketika mana kita hari ni ditarik oleh Allah Ta'ala, tak berasa nak buat ibadat, tak berasa dah nak mengaji Al-Quran, tak berasa dah nak semayang sunat, tak berasa dah nak berzikir pada Allah Ta'ala, tak berasa dah nak berselawat kepada Rasulullah SAW. Tak ada dah perasaan tu. Itu yang paling ulama takut. Itu adalah musibah yang paling besar. Musibah yang Allah Ta'ala beri umur panjang, sihat walafiah, ruang waktu banyak, kaya tak nak kira dah, tapi semua tu dibawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Tak guna pun untuk kebaikan kepada Allah Ta'ala, tak guna pun untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah bala yang paling ditakuti. Zahir sakit apa semua tu senang nampak, senang diubati. Tapi hak tadi tu tak ada perasaan, tinggal semayang biasa lah tu, tak semayang biasa je rasa, tak ada perasaan takut dah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat Allah Ta'ala juga kata yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala berikan keringanan kepada kamu kerana manusia itu dicipta bersifat lemah. Allah Ta'ala mahu memberikan keringanan bagimu dan tiada sekali-kali mahu memberikan kesulitan. Itu kita ini manusia, Allah Ta'ala masih lagi berikan. Sebab tu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu yang kamu takwa. Sebab kita tak lari daripada buat dosa. Bila buat dosa, jangan lari pada Allah Ta'ala, pergi pada Allah Ta'ala, cari balik Allah Ta'ala, minta keampunan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik, pada tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, setelah diturun ayat yang Allah Taala menyebut itu, insya-Allah kita akan sambung pada yang akan datang. Baik, maka nak khabar tadi ni yang akan datang ni nak ceritakan tentang nak menceritakan tentang Allah Ta'ala memberikan bebanan kepada umat Nabi Muhammad SAW, diberikan keringanan. Ada keringanan yang akan disebut akan datang. Sebab kita tak nak lari daripada lupa, tak nak lari, dipaksa, tak nak lari juga. Tak, maka ada sebab-sebabnya, ada hukum-hukumnya yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis dia, diberikan keringanan kepada umat baginda Nabi SAW atas dasar apa? Atas dasar rahmatnya Allah Ta'ala kepada sebaik-baik Rasul Nabi SAW. Sebab Rasulullah yang terbaik, kita pun dapat tempias, umat dia pun dapat tempias. Wallahu alam, moga sedikit sebanyak ini memberikan manfaat kepada kita, memberikan istiqamah kepada kita dalam kebaikan, jauhkan diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, teruskan sehingga ke penghujung nyawa kita untuk taat perintah Allah Ta'ala. Kalau ada buat dosa, cepat-cepatlah bertaubat pada Allah Ta'ala, cepat-cepatlah minta memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kurniakanlah daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita ini untuk diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk membuat kebaikan. Ampunkan dosa mata kita ni yang setiap hari buat maksiat kepada Allah Ta'ala, mulut kita yang setiap hari bercakap dengan benda-benda yang tak molek, telinga kita yang setiap hari mendengar benda-benda yang tak molek, tangan kita yang sentiasa buat maksiat, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Biarkan sebab kita mari majlis ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Ta'ala beri manfaat, dan Allah Ta'ala keluarkan kita daripada majlis ilmu ini, Allah Ta'ala memberikan keampunan yang penuh kepada kita. Yang di mana orang yang keluar duduk dalam majlis ilmu, sehinggalah dia balik ke rumah dia, malaikat akan senantiasa istighfar kepada dia. Bahkan ikan-ikan di lautan pun senantiasa beristighfar untuk mereka yang menuntut ilmu. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan tersebut. Dengan syarat apa? Syarat kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Syarat kita betul-betul nak Allah Ta'ala berikan keampunan. Syarat betul-betul kita berazam tak ambuh buat maksiat kepada Allah Ta'ala, melainkan kalaulah Allah Ta'ala itu nak ghalabati syahwah kepada kita, tak terkena syahwat, tak kalau gitu, ingat balik dengan Allah Ta'ala. Jangan lari pada Allah Ta'ala. Biarlah kita ini malu dengan Allah Ta'ala daripada kita malu dengan manusia. Buat maksiat nusuk-nusuk dengan manusia, tapi tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa maha melihat kepada perbuatan kita. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلام في الدنيا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.